Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila awliyaillahi salihin wal ulama'il amilin, wa khususan ila Syekh Nasir Ad-Dunjuni hafizahullahu ta'ala, wa khususan ila Syekh Muhadir ibn al-Hajijul As-Sanari hafizahullahu ta'ala, wa khususan ila ruhil imami Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, wa khususan ila ruhil imami Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi kesempatan masa pada petang ini untuk sama-sama mengikuti pengajian online kitab Sipak 20 suatu pengenalan asas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang setia mengikuti kelas pengajian online Sipak 20 suatu pengenalan asas. Dan terutama yang boleh saya bacakan di sini antaranya Puan Rafidah, ni antara orang yang istiqamah ni. Dan juga kepada Puan Syarina Jahari, ini pun antara orang yang istiqamah dalam mengaji ni. Baik, adakah muslimat sudah bersedia untuk mengikuti kelas pada petang ni? Kalau anda sudah sedia, type pada ruangan komen saya sudah sedia. Kalau muslimat, kalau anda sudah bersedia, type di ruangan komen saya sudah sedia. Kerana pada petang ni banyak nota dan catatan yang perlu kita kena tulis bagi mereka yang berhajat untuk belajar kitab Sipak 20 suatu pengenalan asas secara detail, secara ilmiah. Baik, siapa yang sudah bersedia, type di ruangan komen saya sudah bersedia sebelum kita mulakan kelas. Baik, lagi antaranya lagi like dan share, penuhkan live kita pada petang ini dengan
pengajian yang sangat diberkati, ilmu yang paling mulia, iaitu ilmu tauhid. Baik, kalau sudah bersedia, kita sambung kitab sifat 20, suatu pengenalan asas pada muka surat 7. Kepada yang belum lagi ada kitab ni, boleh dapatkan di kedai-kedai kitab. Siapa yang belum lagi ada kitab ni, boleh dapatkan di kedai-kedai kitab ataupun di kedai-kedai buku. Harganya RM30. Buku ini memang terbaik. Memang terbaik. Antara buku yang sangat mudah untuk kita fahamkan secara asas pengajian ilmu tauhid. Siapa yang beli, terbaik. Memang terbaik. Buku ni kita memang terbaik. Baik. Kalau sudah bersedia, mari kita tengok pada muka surat 7. Baik. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata musannif hafizahullahu ta'ala, 10 mabadi ilmu tauhid. Semalam kita telah bicara mengenai mabadi ilmu tauhid. Siapa ingat semalam kita telah bincang mengenai mabadi. Siapa yang masih lagi ingat apa itu mabadi? Siapa yang masih ingat, taik jangan komen, saya masih ingat. Baru semalam kita bincang mengenai mabadi. Apa itu mabadi? Ada berapa poin penting untuk kita faham tentang mabadi? Siapa yang ingat, taik di ruangan komen, saya masih ingat. Cepat sebelum kita mulakan kelas. Siapa yang belum lagi ingat, saya ulang sedikit sebelum kita masuk kepada tajuk baru. Baik. Taik ruangan komen siapa yang masih ingat perbahasan semalam tentang mabadi. Taik ruangan komen, saya masih ingat. Baik, sebelum kita mulakan kelas pada petang ni, siapa tak ikut rugi. Memang sangat-sangat rugi. Kelas ini bukanlah satu kelas yang menyukarkan kita. Tapi kelas ini untuk memudahkan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kepada puan-puan Rafidah, saya masih ingat. Kalau masih lagi ingat, ada berapa poin penting untuk faham mabadi? Siapa ingat? Siapa ingat? Siapa yang tulis ruangan komen poin semalam, dan sebanyak mana orang ambil manfaat, sebanyak itu pahala yang kita dapat. Baik, siapa ingat poin semalam, ada berapa poin penting tentang mabadi? Sila taik ke 5 poin tersebut, supaya ramai lagi orang yang boleh faham apa itu mabadi. Saya masih ingat. Baik, sila taik di ruangan komen 5 poin penting tentang mabadi sebelum kita mulakan tajuk baru. Baik, nak tengok. Ingat dah ingat. Ada 5. Baik, apa 5? Tulis satu persatu. Tulis satu persatu. Siapa yang istiqamah mengikuti kelas pengajian saya, dia boleh faham ilmu tauhid, insya-Allah. Syarat istiqamah, jangan ada sifat malah dalam diri, kena istiqamah. Tulis ke 5 poin penting sebelum kita masuk tajuk baru, supaya orang yang melihat live pada petang ini boleh ambil manfaat. Cepat tulis 5 poin. 5 poin penting. Saya tak akan mulakan tajuk baru, melainkan 5 poin ditulis pada ruangan komen bagi yang kata masih ingat. Cepat dah. Saya bagi masa 1 minit untuk tulis.
untuk tulis 5 poin penting tentang mabadi. Sebab kita nak bincang pada petang ni tentang 10 mabadi ilmu tauhid. Sebelum masuk kepada isi, kita kena faham dulu apa itu mabadi. Kelas malam saya telah bincangkan tentang apa itu mabadi. Ada 5 poin penting tentang mabadi. Dan di sini antaranya yang masih ingat, antaranya Puan Warafidah, antaranya kepada Muhammad Rafi'i Hashim. Yang ingat sila tarik di rangan komen 5 poin penting tentang mabadi. Cepat. Tak timbul lagi ni. Hak ingat ada 5 nota tu. Kerana besar pahala ni. Besar pahala orang boleh ambil manfaat dengan ilmu yang kita belajar. Sebanyak mana orang ambil faham, ambil reti, sebanyak itu pahala yang kita dapat. Baik, tak ada lagi ni tu. Tak ada lagi 5 poin tu. Baik, kalau tak ada saya ulang balik apakah 5 poin ni dah ni. Kepada Puan Wan Rafidah, betul 5 poin semalam ke 5 itu tepat sekali. Alhamdulillah. Tuhan masih lagi kurniakan kita ingatan yang baik. Satu tips untuk kepada yang belajar, sebelum mulakan suatu pelajaran, kita baca terlebih dahulu suratul A'raf ayat 54 hingga 56 untuk mengekalkan, untuk menguatkan ingatan kita. Saya ulang lagi sekali. Sebelum kita masuk suatu kelas, kita baca terlebih dahulu suratul A'raf ayat 54 hingga 56 untuk menguatkan ingatan. Surah apa? Taik dengan komen. Taik suratul A'raf ayat 54 hingga 56 untuk menguatkan ingatan. Taik dengan komen suratul A'raf ayat 54 hingga 56 untuk menguatkan ingatan, supaya biar semua dapat manfaat live pada petang ini. Seorang wakil tulis suratul A'raf ayat 54 hingga 56 untuk menguatkan ingatan. Baik, saya harap ada yang tulis. Baik, kalau anda sudah bersedia, jom kita masuk. Tengok muka surat 7. Soalan: apakah mabadi ilmu tauhid? Kepada yang mengikuti live pada petang ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan syukur kepada Allah kerana kurniakan kita kekuatan untuk mengikuti live pada petang ini pengajian kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas. Baik, soalan pada petang ini ditanya, apakah mabadi ilmu tauhid? Jawapan: ia mempunyai 10 mabadi. Ingat baik. Setiap disiplin ilmu ada 10 mabadi. Setiap disiplin ilmu dia ada 10 mabadi. Ingat poin itu. Apa jua pun disiplin ilmu yang kita nak belajar, dia ada 10 mabadi. Sekarang kita nak belajar ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid dipanggil satu disiplin ilmu. Maka dia ada 10 mabadi. 10 mabadi. Baik. Mana 10? Yang pertama, nama. Tulis situ, nama. Mabadi ilmu tauhid yang pertama ialah nama. Penting kepada kita yang belajar kitab
kena tahu nama kitab yang kita hendak belajar. Mesti kena tahu nama atau nama ilmu yang kita hendak belajar. Sekarang sifat 20 suatu pengenalan asas ni, ini dipanggil kitab. Kitab yang kita belajar ini, nak tahu kitab ni namanya ilmu apa. Baik, pertama, nama ilmu yang kita nak belajar, kita kena tahu. Nama ilmu yang kita nak belajar ni, nama ilmunya ialah ilmu tauhid. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Baik. Baik, siap sedia untuk nota. Baik, siapa yang nak nota? Siapa yang nak nota, type dengan komen saya hendak nota. Sebab saya nak hurah apa sebab nama ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid. Ni ada nota di sini. Siapa yang nak nota, type dengan komen saya hendak nota. InsyaAllah ada manfaat live kita pada petang ini. Baik, siapa nak nota, type dengan komen saya nak nota. Saya nak nota, type saya hendak nota. Dah. Saya nak beri benda penting ni. Benda penting, benda yang sangat mustahak. Baik. Tulis. Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid? Jawabnya, kerana ilmu ini membicarakan mengenai keesaan Allah. Saya ulang lagi sekali. Sebab apakah ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid? Jawabnya, kerana ilmu ini membicarakan tentang keesaan Allah. Membicarakan tentang ketunggalan Allah. Sebab itu ilmu ini dinamakan ilmu tauhid. Boleh faham? Boleh faham? Sebab siapa yang faham? Siapa yang faham, tulis saya faham. Penting kita kena ada hubungan dua hala supaya saya tidak berkeseorangan. Siapa yang faham, type dengan komen saya faham. Kalau orang tanya sebab apakah, boleh. Syarat kena istiqamah, kena bersungguh, buang sifat malah. Boleh? InsyaAllah boleh. Baik. Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid? Saya ulang lagi sekali supaya jelas, supaya orang yang melihat dapat manfaat. Kerana ilmu ini membicarakan tentang keesaan Allah, tentang ketunggalan Allah. Sebab itulah ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid. Boleh? Itu satu. Satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba type pada ruangan komen sebab apa dinamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid. Sebab apa? Sila tulis alasan dan sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid. Siapa nota yang paling terbaik, saya akan baca nota dia. Sebab apakah ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid? Sebab apa? Siapa yang tahu, sila tulis pada ruangan komen. Siapa yang nota yang terbaik, saya baca nota dia. Tulis sebab apakah ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid? Sebab apa? Siapa yang faham, sila tulis ruangan komen sebab apa dinamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid. Tengok nota siapa yang terbaik.
Sebab apa? Ialah kita yang kita belajar ni bahasanya mudah. Nah, kalau kita hanya sekadar baca tanpa ada nota, nah, kita tak dapat nak ulang kaji akan isinya. Sebab tu saya ambil pendekatan dalam pengajian kitab-kitab sebegini amat penting nota, amat penting catatan. Okey, kita tengok dulu komen daripada Wan Rafidah. Dinamakan ilmu tauhid kerana ilmu ini membicarakan tentang keesaan dan ketunggalan Allah. Alhamdulillah, perfect jawapan ni. Terbaik. Ini dipanggil apa ni? Dipanggil dobit bahasa pondoknya. Kita dobit pada kitab kita pada poin ilmu tauhid tu, kita tulis tepi sebab dinamakan ilmu tauhid. Tulis sebab dinamakan ilmu tauhid kerana membicarakan tentang keesaan dan ketunggalan Allah. Terbaik. Kepada Puan Syarifah Sa'ad, kepada Ummu Amr pun terbaik jawapan. Syabas. Itu satu catatan, satu nota penting yang kita dapat pada hari ini. Saya nasihat setiap nota catatan yang kita tulis, jangan kita anggap benda itu remeh, jangan kita anggap benda itu mudah. Ini ilmu. Kalau sekira orang tanya kepada kita, kita boleh jawab. Contoh, orang tanya kepada kita, awak belajar ilmu apa? Saya belajar ilmu tauhid. Baik. Kalau orang tanya sebab apakah ilmu itu dinamakan dengan ilmu tauhid? Kalau kita tak pernah mengaji, tak pernah buat nota, tak pernah buat catatan, anggaran rasa boleh jawab ke tak? Sudah tentu tak boleh jawab. Sebab itu penting catatan dan nota. Kalau kita pernah mengaji, kita boleh jawab. Sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid kerana ilmu ini membicarakan tentang keesaan dan ketunggalan Allah. Dijawab gitu, orang dapat cang kepada kita ini orang belajar. Jawapan orang mengaji, bukan jawapan rekaan. Boleh? Baik. Terus lagi. Ilmu ini juga bukan setakat dinamakan ilmu tauhid, tetapi dipanggil juga dengan ilmu akidah. Awan Faizah comel jawapan. Ilmu ini bukan setakat dinamakan ilmu tauhid, tapi ilmu ini dinamakan juga dengan ilmu akidah. Ilmu akidah. Baik. Nota lagi. Anda mahu nota? Siapa mahu? Tulis dalam komen, saya mahu. Kalau anda mahu nota lagi, catatan lagi, type dalam komen, saya mahu. Wakil seorang. Penting. InsyaAllah siapa yang mengikuti kelas pengajian kitab ni bersama dengan saya, insya-Allah dia boleh faham dengan baik. Cara setiap nota, setiap catatan yang saya beri, dia kena tulis. Siapa yang mahu nota lagi, tulis di ruangan komen, saya mahu. Baik. Tulis situ. Sebab apakah ilmu ini dinamakan juga dengan ilmu akidah? Jawabnya, kerana ilmu ini membicarakan tentang pegangan iman. Itu sebab dia. Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu akidah? Jawabnya, kerana ilmu ini membicarakan tentang pegangan iman. Siapa yang dapat?
tulis dengan komen sebab apakah dinamakan ilmu ini dengan ilmu akidah. Siapa yang dapat, tulis dengan komen supaya orang yang mengikuti dapat manfaat dan juga dapat faedah hasil daripada kelas pada petang ni. Siapa yang baru mengikuti, saya guna kitab ni, Sifat 20 Suatu Pengenalan Asah, yang dikarangkan oleh Ustaz Muhadir bin Hadzijul. Kitab ni saya baca pada muka surat 7. Ni pada muka surat 7. Pada muka surat 7. Baik, sebab apakah dinamakan ilmu ini dengan ilmu akidah? Siapa yang tahu, sila taik dengan komen sebab dan alasannya. Kerana ilmu ini membicarakan tentang pegangan iman. Allah, Masya Allah, terbaik Puan Wan Rafidah. Ingat, setiap nota jangan tinggal satu pun catatannya. Kerana penting, dipanggil talaqi. Talaqi ni asalnya ambil satu huruf demi satu huruf, tulis satu perkataan demi satu perkataan. Ini panggil talaqi. Comel juga tu. Tu betul dah tu. Baik, kita sudah dapat 2 ilmu pada petang ini. Sedar dapat 2 ilmu dah. Yang pertama, mabadi ilmu tauhid. Yang pertama ialah nama ilmu yang kita belajar. Ilmu yang kita belajar ini ilmu tauhid. Sebab dinamakan ilmu tauhid, telah kita nyatakan. Dan ilmu ini bukan setakat ilmu tauhid, dinamakan juga dengan ilmu akidah. Sebab dinamakan ilmu akidah, sudah dinyatakan di ruangan komen. Boleh baca. Tengok mudah. Ummu Amr, kenapa dinamakan ilmu akidah? Sebab ia membicarakan tentang pegangan iman. Terbaik, nota yang saya kira terbaik itu nota Ummu Amr. Tu terbaik. Tu nota yang terbaik. Kemah kita buat persoalan, kemudian kita buat jawapan. Timbulkan kemuskilan, kemudian datangkan jawapan. Timbulkan kemuskilan. Sebab apakah ilmu ini dinamakan dengan ilmu akidah? Tu kemuskilan yang kita buat. Jawapannya kerana ilmu ini membicarakan tentang pegangan iman. Boleh? Petang-petang ni kita nak relax sikit. Pengajian santai-santai, tidak ada serius. Kerana waktu petang ni waktu yang mencabar, waktu mengantuk. Baik, siapa yang belum lagi mengantuk? Siapa yang belum lagi mengantuk dan masih lagi bersemangat untuk teruskan pengajian, tulis saya masih semangat. Saya masih semangat. Saya dipesan oleh guru saya, Ustaz Muhadir bin Hadzijul. Dia kata, kalau dalam kelas pengajian ada orang tidur, kita jangan marah. Dia kata, kerana orang yang tidur dalam belajar ini dipanggil orang yang syahid dalam perjuangan. Orang yang syahid dalam perjuangan, dia kata tak besar ganjarannya. Siapa yang faham. Siapa yang tidur dalam kelas pengajian, jangan marah. Kerana orang ini gugur syahid dalam perjuangan. Siapa yang faham. Baik, siapa yang masih lagi semangat? Saya masih lagi semangat. Siapa yang masih lagi semangat? Mata terbuka luahnya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Siapa yang mengantuk boleh kucai kopi dulu. Nak boleh makan biskut raya kalau ada lagi. Supaya kita tidak terlepas satu pun nokta dan isi
yang saya nak kongsikan pada petang ini. Baik. Kita nak biar like dan share lagi biar banyak orang yang melihat. Alhamdulillah, doakan saya semoga saya istiqamah dalam berkongsi ilmu. Doakan kepada saya agar dikurniakan kesihatan yang baik. Doakan untuk saya. Saya tidak minta apa-apa daripada anda semua, melainkan doakan keselamatan, doakan kemurahan rezeki, doakan kesihatan untuk saya. Boleh? Siapa yang belum lagi kenal saya Ustaz Ahmad Noh Firdaus, tinggal di Dungun. Siapa yang jumpa saya di luar, tegurlah. Tak, takut jumpa di luar, kadang-kadang saya tak perasan. Tak, takut ada yang kata saya ni sombong. Tak, saya tidak sombong dengan siapa-siapa. Siapa yang jumpa saya di luar, tegurlah. Baik. Ayuh kita teruskan lagi. Ilmu ini juga bukan setakat dinamakan dengan ilmu tauhid, bukan setakat dinamakan dengan ilmu akidah. Tidak. Dinamakan lagi dengan ilmu kalam. Dinamakan ilmu ini juga dengan ilmu kalam. Siap sedia nota untuk kita tulis di dengan komen nanti. Siap si nota. Baik. Kita timbulkan kemuskilan. Sebab apakah dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam? Sebab apa? Baik, dengar baik-baik. Kalau mata yang mengatuk, sendah betul dengan batang colok. Biar mata segar sikit. Jangan lepas isi ni, puan-puan dan tuan-tuan. Penting. Baik, dengar. Sebab apakah dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam? Jawabnya kerana tulis kerana sifat yang paling banyak dibahaskan ialah sifat kalam. Sebab itu dinamakan dengan ilmu kalam. Kerana sifat kalam lah sifat yang paling banyak dibahaskan. Sebab itu dinamakan sifat kalam. Sebab itu dinamakan dengan ilmu kalam. Sebab sifat kalam lah sifat yang paling banyak dan yang paling sukar dibahaskan. Itu sebab dia. Dapat? Siapa yang dapat, tulis dengan komen. Kerana sifat kalam sifat yang paling banyak dan yang paling sukar dibahaskan. Itu sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam. Boleh? Siapa yang sempat tulis, type di ruangan komen. Sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam. Type dengan komen. Share lagi. Share biar banyak. Hari ni alhamdulillah 32 yang melihat. Semalam tak sampai banyak ni. Alhamdulillah. Sifat yang paling banyak dibahaskan. Biar detail sikit kepada Puan Razmah. Detailkan sikit ayat. Sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam. Sebab sifat kalam lah yang paling banyak dan yang paling sukar dibahaskan. Kerana sifat yang paling banyak, kerana sifat tinggal tu Puan Rafidah tinggal. Kerana sifat kalam lah yang paling banyak dan paling suka dibahaskan. Betul dah. Kerana sifat yang paling banyak dan paling suka dibahaskan ialah sifat kalam. Baik. Boleh ambil nota Wan Rafidah. Nota ni terbaik. Tepat sekali. Siapa yang nak ambil catatan, boleh ambil nota catatan Wan Rafidah Abdul Qadir. Nota ni terbaik. Betul. Ini yang kita nak. Ni.
Kerana dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam kerana sifat yang paling banyak dan paling suka dibahas ialah sifat kalam. Betul. Terbaik, nota memang terbaik. Saya suka nota ni. Dengan susunan ayat memang terbaik untuk kita jadikan sebagai rojokan untuk kita nak baca semula untuk anak-anak kita, kepada rakan-rakan kita. Kita sesuai. Bahasanya mudah. Tapi kena mengaji. Cara begini. Setiap kita baca, kita ada nota. Barulah orang boleh faham. Kalau kita hanya sekadar membaca, tidak ada nota, tak akan faham. Tak akan faham. Baik, siapa yang seronok pengajian ni? Siapa yang rasa seronok? Siapa yang rasa faham mengikuti pengajian? Siapa yang rasa seronok? Siapa yang faham? Tulis dengan komen, saya seronok dan faham. Penting kepada kita faham dan penting kepada kita kena rasa seronok dalam pengajian. Baik. Ni kepada Puan Nur Sahalizah, alhamdulillah. Terima kasih mengikuti pengajian saya pada petang ini. Semalam pun mengikuti dah, petang ni ikuti pula, alhamdulillah. Comel lah tu, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kekuatan dalam menuntut ilmu. Ini suatu benda yang sangat-sangat besar, nikmat kepada kita. Siapa yang rasa seronok dan faham pengajian yang saya buat, taik dengan komen, saya seronok dan faham. Saya pasti faham penang Ustaz, seronok, alhamdulillah. Tahu tak, antara perkara yang paling susah nak dapat ialah rasa seronok dalam mengaji. Ini yang paling payah nak dapat. Kerana perasaan seronok dalam hati ketika belajar tak akan dapat melainkan seorang itu istiqamah dalam belajar. Saya ulang lagi sekali. Perasaan seronok dalam hati ketika belajar tak akan dapat melainkan seorang itu istiqamah dalam belajar. Setuju ataupun tidak? Siapa yang setuju, komen saya setuju. Kadang-kadang nak akhir rasa seronok belajar ni, kadang-kadang 3-4 tahun baru timbul rasa seronok. Sebab apa? Lahirnya kefahaman, baru timbulnya keseronokan. Kalau kita belajar tak faham, tak akan timbul keseronokan. Siapa yang setuju, taik dengan komen saya setuju. Allah. Siapa peringkat kalau kita miss kelas pengajian, kita rasa sedih. Ini antara alamat Tuhan telah campakkan ke dalam hati kita perasaan seronok dalam belajar. Bagaimana kita nak tahu seorang itu Allah telah campakkan perasaan seronok ketika belajar? Tengok ketika mana seorang itu ketinggalan satu je kelas. Adakah dia berasa sedih ke tak? Kalau ada perasaan sedih ketika ketinggalan kelas ataupun sedih ketika tak ada kelas, ini alamatnya Allah Ta'ala telah campakkan perasaan seronok ketika belajar. Tapi ingat, kalau kita belajar sekali, 2 kali tak faham, jangan putus asa. Teruskan istiqamah. Saya nasihat, ramai yang belajar yang tak sampai setahun dia berhenti. Alasannya dia kata tak faham. Tak faham bukan kerjaan kita. Tak faham ini kerjaan Allah. Yang beri faham, kita cepat lama, ini kerjaan Allah. Cara istiqamah dalam belajar. Baik, 3 dah kita dapat. Baik. Ilmu yang kita belajar ini bukan setakat dinamakan dengan ilmu tauhid, bukan setakat dinamakan dengan ilmu akidah, bukan setakat dinamakan dengan ilmu kalam, tetapi dinamakan juga dengan ilmu usuluddin. Pak, nama
Dinamakan ilmu ni juga dengan ilmu usuluddin. Untuk hari Selasa dan hari Rabu, saya maklum awal-awal live untuk kita ini pada petang, sama ada pukul 3 ataupun pukul 3.30. Untuk hari Selasa dan hari Rabu, untuk pengajian kita ini pada petang, sama ada pukul 3 atau pukul 3.30. Ya, insya-Allah kelas pengajian kita Ahad sampai Khamis. Ahad, Isnin, Khamis, Maghrib dalam pukul 8. Jangan silap jadual. Siapa yang mengikuti kelas pengajian saya, kelas pengajian kita ini hari Ahad, hari Isnin, hari Khamis, Maghrib pukul 8. Hari Selasa dan hari Rabu petang dalam pukul 3 atau pukul 3.30. Biar kita setak jadual kita dalam kita mengaji. Malaikat saya ada urusan yang tak dapat dielokkan, saya maklum balik. Baik, kita teruskan lagi. Kita akan berhenti pukul 4 insya-Allah. Baik, sebab apakah ilmu ini dinamakan juga dengan nama ilmu usuluddin? Baik, dengar sebab dan alasannya. Sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu usuluddin kerana ilmu ini membicarakan tentang umbi dan asas agama. Aku tulis molek. Sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu usuluddin kerana ilmu ini nak membicarakan tentang umbi dan asas agama. Baik, insya-Allah. Kejap. Baik. Siapa yang nak dapatkan kitab ni namanya Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas, yang disusun, yang dikarang oleh Ustaz Muhadi bin Hadi Jul. Siapa yang belum lagi dapatkan di kedai buku dan kedai kitab. Harganya RM30 sahaja. Baik. Wan Rafidah, kenapa dinamakan ilmu usuluddin? Kerana ilmu ini membicarakan tentang umbi dan asal agama. Baik. Kalau ginilah kelas, kalau ginilah respon, bertambah seronok dan semangat untuk saya bagi nota dan catatan kepada yang mengikuti kelas pengajian saya. Alhamdulillah. Share lagi. Supaya bertambah view, semakin banyak yang melihat, semakin banyak manfaat yang kita akan dapat. Muka surat 7. Kepada Razmah Abdul Latif, muka surat 7. Muka surat 7. InsyaAllah. Boleh. Pak dah yang kita dapat. Baik. Nak tanya siapa yang faham keempat-empat nota yang saya bagi? Siapa yang faham empat nota yang saya bagi? Siapa yang faham? Jelas kefahaman saya faham dan jelas. Siapa yang faham keempat-empat nota yang saya bagi? Siapa yang faham dan jelas
Sila type dengan komen saya faham dan jelas. Sila type saya faham dan jelas. Siapa yang faham keempat-empat nota yang saya bagi. Baik, kita pun nak bertidah ni. Baik, kita nak buka sesi soalan. Jika ada kemuskilan ataupun nak bertanya, insya-Allah saya cuba jawab. Kalau saya boleh jawab, kalau tak boleh jawab, saya tangguh akan datang, insya-Allah faham dan jelas Ustaz. Alhamdulillah. Itu yang kita nak, penting sekali kita nak biar faham, biar jelas keempat-empat nota yang saya bagi. Saya ulang balik. Ilmu yang kita belajar ini dinamakan dengan ilmu tauhid. Sebab apakah ilmu ini dinamakan ilmu tauhid? Kerana ilmu ini membicarakan tentang keesaan dan ketunggalan Allah. Itu sebab pertama. Ilmu ini dinamakan juga ilmu akidah. Sebab apa dinamakan ilmu akidah? Kerana ilmu ini membicarakan tentang pegangan iman. Dua dah. Isi dua dah nota. Dan ilmu ini dinamakan juga ilmu kalam. Kenapa? Kerana sifat yang paling banyak dan yang paling suka ialah sifat kalam. Tiga. Yang keempat, ilmu ini dinamakan juga dengan ilmu usuluddin. Kerana ilmu ini membicarakan tentang umbi dan asas agama. Empat nota ini, siapa yang ingat, syabas saya ucapkan. Kerana susah nak ingat sesuatu pembelajaran yang kita baru belajar. Siapa yang ingat, alhamdulillah. Siapa yang ingat keempat-empat nota ini dalam kepalanya. Siapa yang sudah ingat tanpa melihat nota, sila type dengan komen saya sudah ingat. Saya sudah ingat. Siapa yang ingat keempat-empat nota tanpa melihat notanya, sila type saya sudah ingat. Allah, alhamdulillah, seronok. No sahaliza, ingat dan faham, alhamdulillah. Bila ingat, bila kita faham, baru kita boleh share dalam Facebook, dalam WhatsApp. Bila kita sudah faham dalam suatu disiplin ilmu, barulah kita tulis apa-apa dalam Facebook, baru dah tidak timbul keraguan kepada yang membacanya. Baik, siapa yang sudah ingat dan yang sudah faham, baik kita buka kepada soalan. Siapa yang ingin bertanya tentang ilmu tauhid, insya-Allah boleh bertanya. Jika saya boleh jawab, saya jawab. Kita buka dalam 5 minit sebelum kita bersurai pada live petang ini. Alhamdulillah. Share lagi. Kita nak habis dah live pada petang ini. Syabas, 31 view petang ini yang istiqamah, yang mengikuti daripada awal pengajian sehingga ke sekarang ini. Siapa yang ingin bertanya soalan tentang ilmu tauhid, insya-Allah saya cuba jawab kalau saya boleh jawab. Baik. Ada yang ingin bertanya tentang ilmu tauhid ataupun nak minta pengesahan nota pun boleh. Boleh bertanya sebelum kita tamatkan pengajian kita pada petang ini. Lagi ada 7 minit sebelum kita berakhir pada petang ini. Baik, ada yang ingin bertanya? Satu pengumuman. Siapa yang ingin dapatkan rakaman khatam
kitab Suluhan Mubtadi. Siapa yang ingin dapatkan rakaman pengajian kitab Suluhan Mubtadi, siapa yang ingin dapatkan boleh PM saya atau boleh PM pada page saya untuk dapatkan. Saya akan hantar melalui Telegram, dan insya-Allah sekali dengan kitab, insya-Allah saya hanya jual dalam sebab promosi hanya RM70 sahaja. Saya akan post kitab Suluhan Mubtadi dan sekali dengan rakaman khatam kitab Suluhan Mubtadi melalui Telegram. Ada soalan di sini, Ustaz nak tanya bab nak ajar sifat lupa pada anak-anak kecil macam mana. Baik, kita nak ajar kepada anak kita tentang sifat 20. Kita ajar yang mudah-mudah dulu. Kita ajar kepada anak kita, Allah itu ada, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak ada ayah, tidak ada mak, Allah Ta'ala tidak ada tangan, tidak ada kaki. Ajarkan asas-asas kepada anak kita. Soalan, ilmu tauhid ini jika di alam akhirat masih berkekalan? Baik, kita belajar ilmu tauhid ini sebenarnya untuk yang pertama, untuk segala amalan kita diterima oleh Allah. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, bagaimana kita nak tahu pegangan tauhid kita betul ataupun tidak? Assalamualaikum Ustaz, ada orang bilang kalau belum mengenal Allah masih ada keakuan. Apakah yang dimaksud? Oh, ini begini, ia kena beza. Sifat keakuan ni dibahaskan di dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, kita nak lenyapkan sifat perasaan ananiyah, perasaan keakuan diri. Dalam ilmu tasawuf, dia nak buang sifat ananiyah, sifat keakuan diri. Yang nak dalam ilmu tasawuf ialah hati sanubari hanya bermusyahadah melihat akan kebesaran Allah. Itu dibahaskan dalam ilmu tauhid. Kalau dalam ilmu akidah, seorang itu selama mana belum mengenal Allah, maka amal ibadat belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, siapa yang ingin dapatkan rakaman khatam kitab Suluhan Mubtadi, harganya RM70, insya-Allah sekali dengan kitab. Rakaman saya hantar melalui Telegram. Sekejap saya ambil. Kepada yang ingin dapatkan rakaman khatam kitab Suluhan Mubtadi, yang mana kitab ni telah pun khatam saya baca. Siapa nak dapat rakaman khatam kitab Suluhan Mubtadi, sebab promosi pada petang ini harganya RM70, dan saya kata link rakaman khatam melalui Telegram. Kitab ini ada lagi dalam ada 10 ada dengan saya. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Boleh dengar dalam kereta melalui handset. InsyaAllah. Khatam rakaman kitab Suluhan Mubtadi. Kitab ini kitab tauhid. Orang awam kenal Allah. Kita secara asasnya
orang awam pun asalnya kenal Allah. Asalnya semua orang awam telah pun kenal Allah. Cuma kita nak kenal Allah, Allah yang Tuhan sebenar tu. Inilah yang kita kena belajar ilmu tauhid. Asalnya orang awam telah pun kenal Allah. Tapi yang kita nak belajar ini, kita nak kenal Allah Tuhan yang sebenar-benar disembah. Itu yang kita kenal. Kita takut silap kenal Allah. Tauhid 3 boleh diterima atau ditolak. Baik. Tauhid 3 ini dari segi tajuk tidak ada masalah. Yang ada masalahnya ialah isi bawahnya. Belajarlah tauhid apa pun, selama mana isi kandungan tidak menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah, tidak ada masalah. Tajuk tidak ada menjadi apa-apa halangan. Tauhid 3 ke, tauhid 10 ke, tauhid 20 ke, itu bukan perkiraan. Hak kita nak ni ialah isi kandungan, adakah selari dengan fahaman ahli sunnah ataupun tidak. Itu yang kita nak. Kalau tauhid 3 besi yang digembar-gemburkan, besi Wahabiyah, ada masalah sikit. Untuk kelas saya ni, baru lagi saya buat kelas ni. Kitab yang saya baca ni baru dalam 2 hari baru kelas ni. Baru 2 hari. Siapa yang mengikuti boleh lihat rakaman sebelum ini dalam page saya. Siapa nak dapatkan rakaman khatam kitab Sulh Mubtadi, saya buat promosi pada petang ini RM70. InsyaAllah saya atur link rakaman penuh dalam Telegram. Siapa nak dapatkan boleh, ada lagi 10 lagi. Tinggal lagi 10. InsyaAllah kitab ni sesuai. Kitab ni didatangkan dalam bentuk soalan dan jawapan. Saya dah khatamkan kitab ni. Siapa yang berminat untuk belajar, nak mendalami ilmu tauhid, boleh dapatkan kitab ini dengan rakaman penuh dengan harga RM70, promosi petang ini sahaja. Rakaman saya akan hantar penuh melalui Telegram. Boleh dengar dalam handset, boleh dengar dalam kereta, boleh pasang. Senang, bila ada grup Telegram kita pasang saja, boleh dengar di mana-mana. Siapa nak dapatkan rakaman khatam kitab Sulh Mubtadi, boleh PM pada page saya. Baik. Siapa nak, kejap saya hantar nombor WhatsApp. Siapa nak, saya hantar nombor WhatsApp insya-Allah. Okey, di bawah itu nombor WhatsApp. Siapa yang ingin dapatkan kitab Sulh Mubtadi dan rakaman penuh, insya-Allah boleh WhatsApp kepada saya dan saya hantar rakaman penuh melalui grup, melalui Telegram. Insya-Allah siapa nak boleh WhatsApp kepada nombor yang di bawah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan orang panggil support daripada anda semua, insya-Allah moga-moga kelas kita bertambah, berjalan dengan baik, insya-Allah. Jasa baik kalian saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tak dapat saya balas jasa baik kalian. InsyaAllah dengan pembelian kitab tersebut sedikit sebanyak untuk saya sumbangkan kepada
mereka yang memerlukan, insya-Allah. Baik, untuk petani saya rasa cukup dah dahulu, insya-Allah. Maafkan saya jikalau sekiranya ada tersilap, ada kekurangan dalam pengajian. Saya mohon kemaafan daripada anda semua. InsyaAllah jika ada masa lagi, kita akan bertemu esok hari Rabu. InsyaAllah esok live pada pukul 3 atau pukul 3.30. InsyaAllah saya akan update balik. Jadi jika ada lagi soalan terakhir sebelum kita tamatkan pengajian pada petani, saya beri satu lagi soalan jika ingin diajukan, insya-Allah. Lepas tu kita tamatkan dengan doa, insya-Allah. Sebentar lagi nak tanya apa-apa, insya-Allah. Siapa yang ingin bertanya soalan yang terakhir, insya-Allah saya buka soalan yang terakhir sebelum kita tamatkan kelas pada petang ini. Baik, jika tak ada, kita akhir dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. انفع بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.